Ya, adanya orang-orang sunnah yang dibunuh oleh orang-orang Syiah. Lalu Nabi SAW bila utuskan Muaz ke Yaman, Nabi SAW katakan kepada Muaz, wahai Muaz, apabila kau sampai ke Yaman, yang pertama sekali, kalau kena buat apa? Nak kena dakwah mereka supaya mereka mengucapkan kalimah syahadah. Lepas tu Nabi kata, seandainya mereka terima, baru kau cakap tentang solat. Nabi kata lagi, seandainya mereka terima, baru kau cakap tentang zakat dan seterusnya. Lalu bila Nabi SAW dah habiskan perkataannya, lalu Nabi SAW mengatakan kepada Muaz, wahai Muaz, kau jauhilah harta mereka. Nabi kata apa? Kau jauhilah harta mereka. Kenapa? Kerana seandainya kau bermain dengan harta mereka, sesungguhnya dakwah ataupun doa orang yang dizalimi itu tidak ada penghadangnya antara Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu kita jangan sekali-kali masuk kepada harta orang lain. Harta orang lain kita kata harta kita. Harta kita bagi orang lain. Jadi apabila adanya masalah harta itu kita kena kembalikan. Itu pasal hutang, dia tak akan habis. Walaupun hari kiamat, walaupun amalan kita banyak mana pun, tetap hutang tadi akan kena bayar juga. Pasal itu harta orang lain. Dan ini antara perkara yang penting yang kita kena tahu, bahawa kita tak boleh nak sembunyikan kebenaran. Kerana kalau kita sembunyikan kebenaran, orang yang dizalimi itu bila dia berdoa, maka doa dia adalah doa yang mustajab. Dia sungguh-sungguh bahaya. Jadi kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas perkara tersebut. Lalu kita boleh tulis note sikit, ada 3 golongan orang yang Allah takkan tolak doanya. 3 golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala takkan tolak doanya. Yang pertama, orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi, itu Allah takkan tolak doanya. Maksudnya bila dia dizalimi, apabila dia berdoa, Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua adalah orang yang musafir. Orang yang musafir itu doanya mustajab. Kerana itu kalau kita bagusnya nak berdoa dan sebagainya, seandainya kita dalam keadaan bermusafir, itu banyak-banyak akan berdoa. Ataupun kita tengok ada orang nak musafir, biasanya kita minta doa kepada orang nak pergi umrah je. Betul tak? Tapi orang kalau nak pergi Batam ke, tak boleh minta doa ke? Boleh. Yang penting nama dia musafir atas kebaikan. Ataupun dia pergi KL ke, dia pergi mana-mana ke, dalam keadaan dia musafir, mustajab doa dia. Kenapa Allah katakan mustajab doa orang yang musafir? Kerana orang yang musafir ini, antara dia dengan Allah itu begitu rapat. Kerana apa? Kerana dia tinggalkan rumah dia tinggalkan kereta dia tinggalkan semua perkara-perkara dia dekat tanah air dia. Tapi dia berjalan, hanya Allah dia menjadi pembantunya. Kerana situ dia punya antara dia dengan Allah tu rapat, maka doa dia antara doa yang mustajab. Boleh? Kalau orang nak travel lepas ni, kita minta doakan kita dekat sini, mudah-mudahan kita diampuni Allah. Boleh kita doa. Tapi zaman sekarang, subhanallah, orang nak musafir sendiri tak tahu nak doa apa. Betul tak? Kadang-kadang sampai kita travel, dah sampai KL, tu lupa nak baca doa musafir. Dan kerana apa? Kerana nanti kita akan tengok banyaknya kelemahan iman di situ. Tapi apa pun, kerana kalau kita minta dia doa, dia automatically dia tahu bahawa aku pun nak doa untuk diri aku. Betul tak? Takkan aku doa untuk orang lain, tapi doa untuk diri aku lupa. Jadi kat situ antara cara kita berdakwah juga. Yang ketiga, doa yang tak akan dihalang adalah doa orang tua. Maksudnya doa ibu bapa. Doa ibu bapa yang buruk. Bukan maksudnya ibu bapa di muka dia buruk, tidak. Maksudnya ibu bapa yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Ini doa ibu bapa yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Subhanallah. Pernah dengar cerita tangga? Pernah Itu cerita betul ke cerita main-main? Betul ke kena sumpah tu? Jadi batu betul? Ya Allah Ta'ala, sama ada betul atau tidak. Tapi dalam hadis Nabi SAW kita katakan doa orang tua yang mendoakan keburukan untuk anaknya. Maksudnya apa? Bila sampai satu tahap, kadang-kadang kita sebagai ibu, sebagai ayah, anak kita kalau dia bahasa kasar, dia kalau kurang ajar dengan kita, sekali dua boleh sabar, betul tak? Tapi dah sampai satu limit yang dah tak boleh tahan kita
kita. Lalu kita kalau doakan anak kita satu perkara yang buruk, itu takkan Allah halang lagi doa tu. Allah akan perkenankan doa tersebut, sama ada cepat ataupun lambat. Kerana tu tapi kita pun takkan nak doakan keburukan untuk anak kita, betul tak? Sekurang-kurangnya kita nak kena tahu bahawa andainya anak kita ni dia buat perangai ataupun buat benda-benda yang biadab lah katakan kepada kita, maka yang paling baik kita doakan keampunan untuknya. Kerana apa? Akhir-akhirnya dia anak kita juga. Kerana jangan main-main dengan doa kepada anak. Allah akan mustajabkan, Allah akan kabulkan. Itu kembali kepada ibu ataupun kepada ayah yang menerima benda tersebut. Kerana orang lain kalau buat sakit kat kita, tak apa, pasal dia orang luar. Tapi kalau anak, kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa mereka. Kerana ni anak, mak kau yang, bapak kau yang dah besar kan, daripada kecil, ini tiba-tiba dia kau memberikan satu kedurhakaan kepada dia, maka itu yang Allah Subhanahu Wa Taala dia takkan ampunkan dia, ataupun Allah akan mustajabkan doa orang tuanya. Tapi kita pun sebagai orang tua, macam mana saya katakan tadi, kita kena lah bersifat penyayang kepada anak-anak kita, macam mana teruk dia. Mudah-mudahan ya Allah ampunkan anak-anak kita. Kerana doa anak-anak yang ataupun dosa anak-anak yang ingkar, ini antara dosa yang besar selepas kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu 27, itu tulis di ini, dan kita tulis arrow ke kanan bahawa itu telah berlaku dan tengah marak berlaku. Dan maksudnya apa? Maksudnya ongoing, tidak makin menjadi-jadi. Okey, nombor 28, maraknya kebodohan. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu sebagaimana dalam firman-Nya, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Itu apa doa di dalam Quran? Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma. Betul tak? Ini doa yang biasa kita belajar. Iaitu kita biasa sebelum kita belajar, kita akan baca doa apa? Ya qur rabbi zidni ilma. Ya Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi itu basic yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita doa, supaya apa? Supaya tadi itu kita katakan tak maraknya kebodohan. Maksudnya apa? Tak begitu jahilnya kita. Sekurang-kurangnya ada dah ilmu kita tentang sesuatu perkara. Jadi kat sini tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya dan sebar luasnya kebodohan pada zaman sekarang. Nanti kita baca lagi. Maka Nabi pun belajar dan mengajarkan kepada umatnya. Ikan itu Nabi SAW. Ayat yang pertama lagi bila diturunkan, itu malaikat Jibril diturunkan surah apa? Surah Al-Alaq. Betul tak? Macam mana surah ni? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita belajar. Iqra, baca dulu. Beriman apa semua tu selepas kita belajar. Jadi bagaimana kita nak beriman seandainya kita tak belajar? Bagaimana kita nak solat seandainya kita tak belajar? Jadi kat sini, kenapa kita datang di masjid ini pada malam ini? Tidak lain dan tidak bukan untuk kita menuntut ilmu. Kita nak belajar apa tanda-tanda kiamat yang makin hampir, yang makin dahsyat, dan apakah penghujung kepada dunia ini. Subhanallah. Jadi kita termasuk dalam golongan orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala puji, dan malaikat-malaikat puji kita kerana adanya kita dekat dalam ni untuk menuntut ilmu. Subhanallah. Jadi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat ini. Lalu beliau mencela kebodohan. Underline itu, beliau mencela kebodohan. Maksudnya apa? Dia tak suka kepada kebodohan. Dia sebagaimana sabdanya, sesungguhnya Allah murka setiap tabiat yang keras. Jago makan. Jago makan tahu? Jago makan. Iaitu champion dalam makan. Maksudnya dia antara orang yang paling banyak makan, dan sebagainya. Suka bercuak-cuak di pasar. Bercuak-cuak tahu tak? Cuak tahu cuak? Apa tu cuak? Tak tahu? Bercuak-cuak tu adalah dia suka menjadikan tempatnya yang selalu dia pergi itu pasar.
Ataupun dia selalu sepi-sepi kat pasar tu banyak daripada tempat lain. Kerana apa? Kerana Nabi mengaji di tempat-tempat di dunia, antaranya pasar. Betul tak? Itu kita dah sebutkan tentang doa pasar minggu lepas. Ada tak doa pasar? Dah baca belum? Dah Okey. Jadi itu tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala murka. Yang seterusnya, mati dengan tidak melakukan ibadah. Mati tanpa ibadah, itu pun dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qiyamul lail pada malam hari dan liar pada siang hari. Subhanallah. Qiyamul lail pada malam hari, liar pada siang hari. Tapi lebih baik daripada tak qiyamul lail. Betul? Qiyamul lail pun tidak, liarnya makin bertambah. Ataupun dia punya jahat tu makin bertambah. Jadi itu lebih teruk. Alim, iaitu pandai dalam urusan dunia dan bodoh perkara akhirat. Itu amalan besar-besar. Ataupun bagi dia bracket, star 3 letak kat situ. Alim dalam urusan dunia dan bodoh perkara akhirat. Ya Allah, ini Nabi SAW kata, dia kena kat kita tak? Kena kat kita. Dan ini bukan nak kata Nabi nak beli. Ini bukan kata Nabi SAW tak sayang umat dia. Lebih Nabi sayang, lebih Nabi tegur. Lebih Nabi sayang, lebih Nabi tegur. Nabi nak kita bersama-sama dengan dia dalam syurga. Dan itu Nabi katakan supaya kita tak mendapat murka Allah. Jadi kita tengok, subhanallah, rata-rata kita ni dunia dah dapat, tetapi ilmu kita tentang akhirat itu masih sedikit. Tapi tak menjadi masalah seandainya kita nak belajar. Yang menjadi masalah dah sedikit ego lagi, ataupun tak nak belajar lagi. Cukuplah ilmu aku ni, kau masuk syurga pun. Tak boleh katakan begitu. Kerana apa? Kerana kita dituntut untuk mempelajari ilmu agama. Itu sebenarnya lebih daripada ilmu dunia. Kerana dunia, bila kita meninggal, dunia tak akan ikut kita. Tetapi hari akhirat akan berjumpa dengan kita. Dan itu yang lebih penting daripada dunia. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kaki-kaki kita semua yang ada dekat dalam masjid hari ini. Ya Allah, tetapkan kaki kita untuk sentiasa kita mencari ilmu, supaya kita tak menjadi orang yang Allah murka. Tadi nampak kat atas tu, Allah murka setiap tabiat. Jadi mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, walaupun tak mendalam, tetapi nak kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan golongan orang yang Allah. Kalau Allah tak murka, maksudnya Allah apa? Allah sayang pada kita. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengabarkan bahawa di antara tanda-tanda hari kiamat adalah merebaknya kebodohan. Lalu beliau SAW bersabda, sesungguhnya tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah adanya hari masa di mana ilmu diangkat dan digantikan dengan kebodohan. Lalu beliau SAW bersabda, inna baina yaday sa'ah ayyaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yufshu fiha al-jahl. Sesungguhnya tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah adanya hari masa di mana ilmu diangkat dan maraknya kebodohan. Lalu beliau SAW bersabda lagi, akan datang pada manusia suatu zaman yang tidak diketahui saat itu tentang salat, puasa dan sedekah. Lalu beliau SAW bersabda, di antara tanda-tanda hari kiamat disebutkan di dalamnya dan nampak kebodohan. Jadi tengok, bukan satu hadis, tapi banyak hadis yang menyebutkan tentang adanya kebodohan. Jadi kita nak kena accept challenge ni. Boleh tak? Kalau Allah katakan Allah murka, kita tak nak Allah murka, jadi kita datang menuntut ilmu. Kalau Nabi katakan pada akhir zaman makin banyak yang bodoh, biar orang lain bodoh, bukan kita yang bodoh. Boleh? Kalau orang kata bahawa pada dunia sekarang ni, dunia makin maju, kita dah bahaskan minggu lepas, bangunan makin lama makin tinggi, itu maksudnya ilmu dia makin tinggi. Tetapi agamanya makin lama makin kurang masjid. Betul tak? Makin kurang orang yang datang masjid. Jadi kita kena jadi opposite daripada perkara sedemikian, supaya itu yang satunya untuk mendapatkan rahmat Allah. Seandainya kita dapat rahmat Allah, senang je. Mudah-mudahan Allah masuk ke syurga. Itu je harapan kita. Yang tidak lain, kita pun penat-penat lepas kerja datang kat sini buat apa? Bukan kosong para jemaah sekalian. Ini semua adalah pahala yang Allah akan gantikan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
Lalu kita tengok, bagi yang memperlihatkan keadaan, bagi yang memperhatikan keadaan umat manusia saat sekarang ini di sebahagian besar negara-negara Islam, maka ia akan menemukan bahawa mereka mengerti hal-hal yang berkaitan dengan penghidupan dan kemaslahatannya, sehingga mereka mengetahui bagaimana cara menggunakan komputer, handphone, kereta dan sebagainya. Akan tetapi ketika ditanya apa makna ayat Ahlus Samad, Allahus Samad, Allahus Samad, sebelum saya jawab, kita tanya dulu, Allahus Samad, tahu tak apa maksud dia? Ini dalam surah apa? Surah Sajadah. Marah tadi. Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, dia punya start dia macam mana? Qul huwallahu ahad. Okey, sekarang masuk kepada Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, semua dah tahu. Iaitu katakanlah bahawa Allah itu yang Maha Esa. Jadi kita masuk Allahus Samad. Apa maksud Allahus Samad? Jangan diukur. Allah lah yang padanya semua bergantung kepadanya. Itu maksud As-Samad. As-Samad tu panjang maksud dia. Cuma kadang-kadang dia banyak membaca Al-Quran, tapi mungkin kita belum lagi. Bukan tak nak, tapi belum lagi kita nak buka tafsirannya. Tapi sekarang ni kita perlahan-lahan. Lalu bila ditanya tentang Allahus Samad, apa makna? Ghasiqin idza waqab. Apa ghasiqin idza waqab? Ini dalam surah apa ni? Al-Baqarah. Betul tak? Ghasiqin idza waqab surah apa? An-Nas ke Al-Falaq ke Al-Ikhlas? Al-Falaq. Bagus. Itu ayat yang keberapa? Itu nak kena baca dulu dah. Kira balik. Okey, jadi ghasiqin idza waqab. Apa maksud ghasiq? Ghasiq itu adalah malam. Apabila malam, idza waqab, bila dia gelap gelita. Subhanallah. Jadi kita nak kena buka dalam tafsir pula. Pasal banyaknya kebodohan. Padahal kita tengok benda ni, benda surah-surah basic, betul tak? Yang kita biasa panggil dengan surah lazim. Tapi kadang-kadang fikir-fikir balik, kenapa aku tak tahu? Cuma nak bagi alasan tu banyak alasan lah. Pasal aku kerja, pasal nak kena siapkan anak pergi sekolah, pasal nak kena siapkan suami punya air kopi. Tu banyak alasan dia. Tapi kalau kita fikir balik, sebenarnya banyak lagi masa kita untuk kita nak tahu. Jadi bila ditanya tentang ghasiqin idza waqab, ataupun bila ditanya kapan waktu melakukan sujud sahwi. Bila melakukan sujud sahwi? Bila makan sayur? Itu sahwi. Yang ni sahwi. Yang sahwi bila? Kalau boleh jawab. Ni champion dah ni. Sujud sahwi kita champion. Bila apa? Bila bercakap, terlupa. Betul kan? Terlupa. Dia nak kena sujud sebelum salam ke lepas salam? Sebelum salam. InsyaAllah. Ini bukan salah-salah orang kat sini. Ini semua boleh jawab. Ini alhamdulillah. Tu ada soalan sebelum atau sesudah salam. Jadi sebelum salam atau sesudah salam, ini perbahasan dia panjang. Nanti insyaAllah kita ada masa kita bahaskan. Tentu kamu akan menemukan jawapan mereka itu nihil. Iaitu tidak mengerti apa-apa tentang hal itu. Tapi alhamdulillah terbukti dekat masjid kita, orang-orang yang kat depan saya ni semuanya orang-orang yang dah tahu. Tapi tak bermaksud kita kena action. Betul? Kalau tahu muka dia macam mana? Jadi dia tak boleh macam tu. Kalau kita tahu, tak guna kalau kita tak amal. Kalau tak guna kalau kita tak menghayati ilmu-ilmu yang kita pelajari. Bahkan salah seorang dari mereka bertanya kepadaku, apakah wajib wuduk sebelum solat sunat, ataukah wuduk hanya wajib untuk solat wajib saja? Subhanallah. Padahal kalau kita tanya benda ni soalan ke main-main ni? Ini satu soalan. Kalau betul-betul orang tu jahil, dia akan tanya. Tapi kenapa sampai dia tanya soalan begini? Yang pertama, memang betul dia nak tahu. Dia tak salah nak tahu. Tapi yang kedua, itu menunjukkan bahawa itu mungkin dia kurang belajar. Mungkin dia kurang belajar. Tapi tak bermaksud kalau dia tanya tu benda, maksudnya orang ketawakan dia. Tak boleh begitu juga. Mungkin betul-betul dia tak tahu, dia betul-betul nak tanya. Jadi kita jangan ketawakan dia. Mungkin dia nak belajar, alhamdulillah, datang belajar. Kita boleh ajar. Cuma nak katakan, kadang-kadang orang yang tanya sedemikian bukan budak-budak umur 5 tahun. Betul kan?
Yang tanya tu kadang-kadang umur yang dah 50 tahun, yang dah 40 tahun, yang dah dapat semuanya, cuma wuduk dengan solat tak tahu mana dulu, ataupun mana wajib, mana tak wajib. Jadi itu seandainya kita tanya betul-betul kat masyarakat kita, ada tak yang boleh? Ada tak kes macam ni? Ada, confirm ada. Yang tak tahu ambil wuduk, ni bagus lagi ni. Soalan tanya wuduk wajib atau tidak untuk solat sunat. Yang tak tahu langsung tentang wuduk, subhanallah, itu ada. Ya Allah, malunya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kita nak kena tanya diri kita dan cek balik keluarga kita. Kadang-kadang di antara ahli keluarga kita ada yang macam tu. Betul tak? Sepupu papat kita, papat pakai ketupat, dan banyak lagi. Dia punya ipar, dia punya apa, dan seterusnya. Itu kita nak kena tengok, cek balik. Kita ajar, bukan nak kata kita pandai lah, tapi malu sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak jawab apa nanti di yaumul qiyamah? Allahu akbar. Lalu kita tengok, aku heran dengan pertanyaan yang dilontarkannya, dan aku bertambah heran ketika mengetahui bahawa yang bertanya itu adalah mahasiswa. Mahasiswa tu apa? Orang-orang universiti. Tingkat 3. Tingkat 3 tu apa? Ada third level. Naik tingkat 3 lah. Mahasiswa tingkat 3 tu maksudnya orang PhD. Dia orang PhD di sebuah universiti. Subhanallah, itu orang PhD. Kalau kita yang tak masuk PhD ke, tak masuk universiti ke, tapi alhamdulillah. Jadi maksudnya kita lebih pandai daripada orang yang masuk universiti. Jadi tak payah masuk universiti. Masuk universiti Ar-Rawdah cukup. Kita datang setiap hari Jumaat. Jadi selain itu, kebanyakan orang tidak mengetahui hukum-hukum seputar masalah talak. Dia masalah kahwin dia tahu. Betul tak? Majoriti kita tahu masalah kahwin, tapi tak tahu masalah talak. Masalah apa? Tapi mindset kita belajar talak bukan untuk kita talak. Faham ini kenapa tak tahu masalah talak? Biar dia tak tahu, jadi dia tak talak aku. Jadi bukan masalah tu. Dia masalah dia ilmu ini dalam Quran. Allah katakan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali boleh. Nampak? Jadi kalau tak ada je talak dalam Islam, tak cukup Quran. Jadi maksudnya apa? Kita belajar untuk kita tahu, bukan untuk kita talakkan orang. Aku dah ilmu talak, kau jangan main. Kami takut isteri. Balik rumah cium kaki. Janganlah sampai begitu. Dia tahu kalau ilmu talak. Dan kalau kita tanya, talak dia jatuh kat siapa? Siapa punya kuasa talak ni? Suami. Isteri ada kuasa tak? Tak ada. Tapi zaman sekarang ada, betul tak? Zaman sekarang sampai isteri mengancam suami. Betul? See you in court. Wah boy. Sampai suami pun, apa court tu? Basketball court. Jadi ini masalah-masalah yang subhanallah. Talak ada yang tak tahu tentang masalah talak atau bercerai. Nikah, dia tak tahu masalah nikah. Ataupun jual beli, ini ramai yang tak tahu. Ini ramai yang tak tahu. Ini tentang masalah muamalat, sah tak sah dia jual beli, dan seterusnya. Dan ibadah. Padahal mereka sangat membutuhkan, iaitu memerlukan pengetahuan itu. Saya kira itu semua disebabkan banyaknya hiburan. Underline tu. Jadi kita dah dapat identify. Apakah sebabnya? Yang pertama sebab apa? Sebab banyaknya hiburan. Pergi mana-mana, kita bawa handphone main game. Betul tak? Sampai yang main game ni bukan budak kecil. Betul? Yang bapak-bapak yang atuk-atuk ni, dia main game. Subhanallah. Banyak ni hiburan. Pergi balik Manchester lawan Arsenal lawan Liverpool. Contoh kalau main bola lah. Kalau makcik-makcik, apa dia punya trend? Dia asam pedas, kalau tak letak sambal tak sedap. Contoh. Dia punya, itu sebab banyak dia benda-benda yang sedemikian. Tapi kalau kita nak tanya tentang agama tu, berat lah. Kalau orang agama ni, dia hanya ustaz je boleh cakap. Orang biasa tak boleh cakap. Kau siapa? Subhanallah. Jangan sampai ke tahap itu. Kita punya takut tentang agama. Takut pasal apa? Takut salah cakap. Tak apalah, kita nak belajar. Kalau salah tanya. Betul tak? Apa masalahnya? Jadi kat situ kita nak kena tahu, kerana adanya hiburan yang terlalu banyak pada zaman sekarang. Dan kesibukan mereka tentang hal-hal duniawi. Mereka meninggalkan majlis ilmu. Mereka meninggalkan majlis ilmu.
majlis-majlis ulama serta enggan membaca kitab-kitab syar'i. Ya, ada tak hobi yang kat sini? Hobi kita antaranya kita balik rumah baca kitab agama. Ada tak? Hobi lah, saya letak hobi. Pasal apa? Ada hobi orang baca novel. Betul tak? Dia nak kata baca buku agama sebagai hobi ni susah sikit. Dia pasal apa? Dia rasa agama ni berat dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh ubah. Ya, anak-anak kita yang biasanya balik sekolah, dia penat dengan CCA, dia penat dengan assignment dan sebagainya, sekali-sekala kita bacakan dia. Kita bacakan dia. Pasal apa? Kadang-kadang kita nak baca sendiri pun boring. Betul? Baru baca hukum masalah faraid. Betul? Dia terus ngantuk. Tapi kalau kita baca depan anak, sini mak baca kan hukum faraid, 2 baris pun okey dah, daripada tak ada. Betul? Jadi kat situ kita nak kena jadikan tu satu habit yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ni. Boleh insya-Allah. Boleh. Kerana apa? Kita malu. Hal-hal agama itu kita kurang, tapi hal-hal dunia tak pergi tuition, marah. Betul tak? Kalau fail, hilang 1 markah, marah. Sampai kena rotan bergerak-gerak, anak tak tahu solat, relax je. Tak apalah, belum sampai hidayah, belum masa nak solat. Kalau dia belum sampai masa dia nak meninggal, baru kita tahu erti solat tersebut. Boleh insya-Allah kita try ubah. Kerana topik malam ni tentang kebodohan, semua kat kita, termasuk diri saya sendiri, kena kat kita sendiri. Dia kena kat kita. Itu menunjukkan bahawa Islam dia bukan agama yang low class. Islam ni adalah agama yang tinggi. Kerana Nabi SAW dia suruh kita belajar bukan sampai universiti je. Betul tak? Sampai meninggal kita kena belajar. Jadi kat sini kita nak kena upgrade kita punya diri sendiri supaya kita tak tergolong di kalangan golongan orang-orang yang malas belajar. Boleh insya-Allah? Boleh. Bagus. Seterusnya kita tengok kepada tanda-tanda 29, 30 dengan 31. Okey, yang pertama, banyaknya orang yang pelik. Peliknya apa? Atau kikir. Kikirnya apa? Kedekut. Kedekut tahu? Bakhil. Haji bakhil tahu? Tapi kenapa nama dia haji Dah bakhil letak bakhil je dah, jangan letak haji. Kesian, haji tak ada kena-mengena. Malah orang yang pergi haji itu Allah tambahkan rezekinya. Betul? Tapi kalau bakhil juga lah. Okey, jadi yang pertama, banyaknya orang yang bakhil. Yang kedua, banyaknya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Yang ketiga, banyaknya orang yang tidak menjaga hubungan baik dengan tetangga. Maksudnya apa? Dengan jiran. Pasal kita makin baca tanda-tanda kiamat ni, makin menggeletar kita ni. Pasal semua ada kat kita je. Betul tak? Seakan-akan semuanya memang nak kita yang tahu ataupun nak kena kat kita. Tapi sebenarnya ini bukan masalah kena tak kena tu bukan masalah dia. Masalah dia apa? Kita belajar, kita improve. Kita belajar, kita ubah. Kita belajar, makin kita bertakwa supaya kita diredai Allah. Jadi di antara tanda-tanda hari kiamat adalah maraknya penyakit jiwa yang merebak di dalam masyarakat. Di antaranya adalah bakhil. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ashratis saati ay yadhhara asyuhhu." Jadi antara muncul tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya kikir. Kikir tu apa? Adalah bakhil kat situ. Ia adalah kedekut. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara tidak bertambah kecuali semakin berat, dan orang tidak akan bertambah kecuali semakin bakhil. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman semakin dekat, amal semakin berkurang, banyaknya sifat bakhil dan banyaknya pembunuhan. Semua tanda-tanda Nabi dah kata. Dia kata syuh, ia adalah sifat bakhil yang sangat takut dan segala hal yang mencegah jiwa untuk mengorbankan harta melakukan kebaikan dan ketaatan. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah
khususkan dalam Quran. Allah kata, "Wa may yuqashuha nafsi." Siapa yang takut kepada kebakhilan, siapa yang takut kepada bakhil, maksudnya apa? Dia tak nak bakhil lah. Allah katakan, Allah bagi direct, "Faulaika humul muflihun." Mereka adalah orang-orang yang berjaya. Jadi kenapa kita rasa bakhil? Kerana satu, kerana janjinya syaitan. Betul tak? Ini janjinya syaitan. Syaitan katakan dalam Al-Quran apa dia? Dia bahawa orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah itu akan menyebabkan kefakiran. Dia menyebabkan kefakiran. Tapi itu hanya satu yang kita dengar cakap syaitan. Tapi Allah bagi fadilat tentang orang-orang yang infakkan hartanya ke jalan Allah, itu akan bertambah-tambah. Itu kita tutup telinga. Betul tak? Maksudnya apa? Kita tak ambil dah. Kita takut, aku kalau habiskan duit aku ni, maka habislah duit aku, dah tak dapat makan apa. Kita tengoklah adab Rasulullah. Rasulullah SAW, kalau dia ada makan, dia tak makan dulu walaupun dia lapar. Nabi akan bagi semua, dan dia makan sikit pun jadi. Kerana apa? Kerana Nabi tahu bahawa itulah amalan yang paling dipuji, iaitu tidak bakhil. Sedangkan kita pada hari ini, subhanallah, takut tak? Takut. Antara sifat bakhil tu macam mana? Semalam kita dah sedekah, hari ini nak sedekah. Semalam kan aku dah sedekah. Betul tak? Pernah rasa macam tu tak? Pernah. Minggu lepas aku dah masukkan duit kat masjid, tapi takkan minggu ni aku nak masuk. Contohnya, minggu lepas ataupun semalam aku dah buat itu, hari ini tak payahlah. Dia, kalau kita ada rasa begitu, itu maksudnya kita masih lagi adanya sifat bakhil. Cuba kalau kita fikir, semalam aku dah makan, hari tak payah makan. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Masalah apa? Pasal benda-benda begini kita tak takut nak keluar duit. Ia pasal untuk kepentingan peribadi. Cuma kerana sedekah, dia adalah satu perkara yang tak nampak. Betul tak? Sedekah masuk tabung, dah tak tahu buat apa. Tapi kalau kita nampak, nampak kita punya handphone, betul tak? Kita punya kereta, kita polis, mahal-mahal pun tak apa. Tapi nampak. Tapi lepas tu berabuk juga. Tapi tak apa, sanggup. Tapi kalau letak dekat masjid, dia akan dah cukup dah tu. Takkan sepanjang masa aku nak sedekah. Jadi di situ kita nak kena bangun daripada sifat kebakhilan yang dah lama ada kat dalam diri kita. Boleh insya-Allah? Kita cuba ubah. Ringan kat tangan, tak apa. Yang kita sedekah semalam tu, anggap macam tak pernah sedekah je. Yang mana hari ni lagi kita berbesar hati. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita. Hingga tu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa innallaha ashtara minal mu'minin. Sungguhnya Allah membeli. Allah sifatkan Allah beli. Allah beli apa? Daripada orang-orang mukmin. Jadi kalau kita sedekah, maksudnya apa? Kita diinfak kepada Allah, dan Allah tu membeli. Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Allah beli dua perkara daripada kita. Apa dia? Yang pertama adalah jiwa kita Allah beli. Maksudnya dengan berjihad, dengan kita solat kat sini. Maksudnya ini jiwa kita bagi Allah, betul tak? Kita datang majlis ilmu, ini maksudnya kita sanggup datang kerana Allah. Jadi itu maksudnya Allah membeli. Dan yang kedua, Allah membeli wa amwalahum, iaitu harta-harta mereka. Tapi ingat, jangan berhenti kat situ je. Maksudnya Allah membeli, tapi habiskan. Bi anna lahumul jannah, yang dengan itu Allah bagi dia syurga. Subhanallah. Nampak? Jadi ingat, sedekah janji syurga. Kita solat janji syurga. Jangan malas. Ada rasa nak malas je, ya Allah, ini sebenarnya dah janji aku dengan Allah. Allah confirm janji aku syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yadhhara al-fuhshu wat-tafahush wa qati'atur rahim wa su'ul mujawarati. Tidak akan datang hari kiamat hingga nampak ucapan kotor, keji, kebiasaan berbuat kotor, iaitu keji, putusnya silaturahim, dan hubungan bertetangga yang tidak baik. Jadi ini semua antara perkara-perkara yang terlalu penting. Kerana itu kita tengok pada zaman sekarang, banyaknya orang yang tak mengaku adik-beradik, betul? Orang yang buang mak bapak. Saya dah ceritakan dulu tentang orang yang anak dia tak nak ambil bapak dia, betul? Dan benda tu makin berlaku dan makin dahsyat lagi.
Lalu kita tengok pula dengan bagaimana kita tak bertegur dengan jiran. Biarlah jiran tu kafir. Dia masalah dia, jiran tu tak payah kafir, ataupun tak payah syarat Islam baru kita nak baik. Dia sama ada kafir atau Islam, itu kewajipan kita untuk membuat baik pada jiran. Dia nak tanya, kalau jiran sebelah kita tu orang Cina, dah lama tak tegur? Lama tak? Yang kita buat hal kita je, pergi kerja, balik kerja, dia pergi sekolah, balik sekolah. Dia apa, tonggang terbalik, buat apa kat dalam tu kita pun tak tahu. Jadi tak payah kita nak busy body pun. Maksudnya setiap waktu nak kena check. Buat apa tu? Tak payah dia pun. Orang ni aku simpan limau pun tahu. Jadi tak payah sampai begitu. Tapi cuma nak buat baik. Apa maksud buat baik? Adalah bersantun kepada dia. Sekurang-kurangnya kalau jumpa kat luar, senyum, tegur, gimana? Contohlah, kita pun tak nak tahu, cuma nak adab kita, betul tak? Adab kita, dah makan belum? Bagilah soalan-soalan, walaupun dia Cina, walaupun dia India, walaupun dia agama-agama lain, Buddha dan sebagainya. Tegur saja. Mudah-mudahan dengan itu, dia nampak, ya Allah, indahnya Islam. Ialah dia masuk Islam kerana akhlak kita. Ingat Nabi SAW, perempuan Yahudi itu masuk Islam bukan pasal apa? Pasal akhlak Nabi. Jadi itu kita nak kena perbaiki. Jadi semua tanda-tanda kiamat yang memang betul, ramai orang yang tak tahu. Kenapa kita tengok orang yang mati kat rumah sebelah dia dah kadang-kadang seminggu tak ada orang mau ambil tahu. Betul tak? Jadi kat situ kita nak kena cuba. Kita balik rumah ni, kali rumah kita ketuk sikit rumah jiran, boleh? Dia buat parah ni, apa malam-malam ketuk rumah tu. Tapi tak payah ketuk malam ni lah, ketuklah hari-hari lain ke, tanya how are you, fine. Tak payah sampai kita nak masuk rumah dia pun tak apa. Kita tanya je, apa khabar? Semua dah baik ke belum? Kalau dia sakit dan sebagainya, itu kena tanya. Boleh insyaAllah? Boleh tak? Azam ni, azam boleh? Berazam? InsyaAllah. Boleh tak? Boleh juga. Kerana apa? Ini yang Nabi tekankan. Jadi kita jangan jadi bila Nabi dah cakap pun kita ke pusing je. Dengar tak dengar je. Cuba. Mudah-mudahan ini yang Allah akan janjikan kita pahala. Jadi diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hari kiamat tidak akan tiba hingga nampak kemungkaran dan kebakhilan. Orang yang amanah dilecehkan dan pengkhianat diberi amanah kepercayaan, hancurnya hubul dan nampaknya tahawud. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah hubul dan tahawud itu? Beliau menjawab, hubul adalah penguasa dan pemimpin umat, sedangkan tahawud adalah orang-orang yang ada di bawah kaki manusia yang tidak diketahui oleh mereka. Maksudnya apa? Jadi kita akan masuk bab lepas ni. Tentang orang yang tak ada ilmu itu dianggap menjadi penguasa. Orang-orang yang alim, yang bijak pandai, itu orang tak pandang pun. Ada tak berlaku tak? Berlaku banyak benda-benda yang berlaku. Sampai kita tanya, orang yang alim kita tak tahu. Tapi orang yang jahil itu diangkat-angkat, dipuji-puji. Kerana ini antara tanda-tanda hari kiamat. Sungguh telah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat kerusakan yang nyata di antara sebahagian besar umat manusia, seperti putus dan jeleknya hubungan bertetangga. Underline tulis. Permusuhan dan kebencian di antara mereka telah menggantikan rasa kasih sayang, silaturahim dan mawaddah, sehingga seorang tidak kenal dengan sebahagian kerabatnya, apakah mereka masih hidup ataukah sudah meninggal. Benda berlaku tak? Berlaku. Dia bila kita tahu dia keadaan dia bila, kalau kita nak tahu hari raya je kita minta tahu. Betul tak? Hari raya tanya, tak nampak dia. Setahun sekali je tanya, tak nampak. Lepas tu dia tak tanya terus kan? Putus hubungan. Jadi kita nak kena sentiasa update dia apa, siapa sakit, betul tak? Kita pergi melawat, pergi ziarah ke hospital dan sebagainya. Kerana apa? Kerana orang yang menziarahi orang sakit ini fadilatnya besar para jemaah sekalian. Kerana tu kalau ada orang sakit, kita pergi ziarah. Kerana itu antara orang yang pergi ziarah orang sakit itu, malaikat bila dia keluar dari rumah nak pergi ziarah orang sakit, malaikat doakan dia tak putus sampai dia balik ke rumah dia balik.
Ini kerana apa? Kerana dia merasa simpati ataupun merahmati orang lain, Allah akan merahmati dia. Jadi di sini kita menunjukkan bahawa datangnya dan banyaknya tanda-tanda kiamat yang semakin hampir dan semakin takut dengan kita. Jadi kita tahu bahawa kalau kita sebut tentang kebakhilan, kebakhilan itu Nabi SAW sebutkan tentang dua akibat bakhil. Boleh tak tuliskan dua akibat bakhil? Orang yang bakhil, dia akan jadi dua sifat dia. Yang pertama, dia akan sentiasa menjatuhkan orang lain. Dia binasakan orang lain atau menjatuhkan orang lain. Maksudnya apa? Kerana bakhil, kerana kita tamak. Kerana kita tamak, kita tak nak orang tu dapat rezeki, betul tak? Kerana kita tamak, kita mata merah dengan orang tu. Kerana kita bakhil, kita takut harta kita habis, kita tak nak bagi orang lain, lalu kita jatuhkan orang lain. Itu buruknya sifat bakhil. Tapi kalau kita yakin bahawa rezeki itu Allah bagi, sama-sama kita kongsi, semua akan dapat. Betul tak? Itu yang pertama, iaitu kita akan menjatuhkan orang lain. Yang kedua, antara sifat kebakhilan yang teruk itu, dia adalah dia akan mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, keburukan untuk sifat kita bakhil adalah murka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana bakhil itu kita panggil dia kufur. Pasal apa dia kufur? Pasal dia kufur kepada nikmat Allah. Allah katakan apa? La in syakartum la azidannakum. Seandainya kau syukur, aku akan tambahkan. Tapi seandainya kau kufur, kau bakhil, kau tak nak share, maka azabku sangat pedih. Boleh tak? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dia mudahkan diri kita semua untuk kita bebaskan diri kita daripada bakhil. Yang kedua, bebaskan diri kita daripada putuskan silaturahim. Dan yang ketiga, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita bermuamalah baik dengan jiran-jiran kita. Okey, jadi itu dah habis 3 tajuk. Okey, nombor 32. Munculnya perbuatan yang keji. Munculnya perbuatan yang keji. Mesum tahu mesum? Mesum apa mesum? Mesum ni kalau orang Indonesia panggil mesum ni satu perbuatan yang keji, yang kalau kita boleh faham dari segi bahasa kita apa ia membuat apa dia? Oral sex. Ataupun apa-apalah yang berkaitan dengan tu, yang buat tak ada faedah, yang ada yang mengeluarkan air mani sendiri, yang ada yang dan itu panjanglah berbahasa dia. Lalu tersebarnya banyak tak pada zaman sekarang? Tak ada kerja. Tiba-tiba keluar air mani buat sendiri. Jadi ini benda yang berlaku pada umat pada zaman sekarang. Kerana apa? Kerana ya Allah dah tak tahu apa nak buat. Subhanallah. Dah sampai tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahaya sangat-sangat. Jadi al-fahsy. Al-fahsy adalah menganggap remeh dengan memakai pakaian seksi. Ini antara perbuatan keji. Ini ucapan-ucapan yang buruk, yang memalukan, mengumpat, melakukan li'an, yang cabul, iaitu li'an itu apa? Melaknat. Melaknat. Li'an itu adalah melaknat. Bila Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perbuatan keji. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah munculnya perbuatan keji, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak akan datang hari kiamat hingga munculnya perbuatan keji. Jadi perbuatan keji ni topik dia besar. Kita dah banyak masuk yang sikit-sikit. Jadi semua perbuatan fahsyat. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita apa? Amar ma'ruf, betul tak? Yang menyuruh kepada yang baik, dan
mencegah kepada kemungkaran. Ia mencegah kepada kemungkaran dan kepada kekejian. Wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah daripada benda-benda yang buruk dan keji. Jadi kat situ banyaklah semua benda-benda yang buruk itu termasuk dalam bab ni. Okey, jadi itu pun dah berlaku. Kita tengok tajuk seterusnya, iaitu menganggap remeh orang-orang yang amanah dan mempercayakannya kepada orang yang berkhianat. Ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda hari kiamat dan telah disebutkan sebelumnya bahawa di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya amanah. Ini kita dah masuk tajuk yang sebelum ni. Ada tak tentang diangkatnya amanah? Itu ada. Jadi termasuk salah satunya. Dan mempercayakan suatu perkara tidak kepada ahlinya. Itu kita dah sebutkan pada tajuk-tajuk yang lalu, bahawa banyaknya orang-orang yang menyerahkan sesuatu kepada bukan ahli-ahlinya, bukan kepada pakar-pakarnya. Jadi bila diserahkan perkara-perkara sedemikian, maka hancurlah. Orang akan membuat keputusan dengan suka hatinya. Ini meragukannya, tidak percaya akan sifat amanah dan kejujurannya. Tetapi di sisi lain justru percaya kepada orang yang dusta, munafik dan berkhianat. Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak akan datang kiamat hingga disebutkan di dalamnya meremehkan orang yang amanah dan percaya kepada orang yang dusta. Jadi bab ni kita dah pernah bahaskan pada yang lalu, iaitu ada sama je dengan bab yang lalu. Tak apa, kita pindah kepada bab yang seterusnya. Okey, ni kita akan masuk kepada binasanya wa'ul dan munculnya tuhud. Jadi kita dah sebutkan tadi kan, kita tak apa masuk wa'ul, wa'ul dan tahawud. Kita baca. Ini merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat, yakni matinya orang-orang mulia, para pemimpin, para cendekiawan dan para ulama. Kemudian muncul penggantinya, lalu muncul tuhud. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh dan penghasut rakyat, kerana jabatan mereka sebagai penguasa. Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidak akan datang hari kiamat hingga binasanya wa'ul dan munculnya tuhud. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah wa'ul dan tuhud? Beliau berjawab, wa'ul adalah para pemuka dan pemimpin umat manusia. Maksudnya apa? Maksudnya wa'ul ni orang-orang yang betul-betul pemimpin, kepercayaan, ataupun betul-betul orang yang boleh dipercayai. Sedangkan tuhud adalah orang-orang yang ada di bawah telapak kaki manusia, sedangkan mereka tidak diketahui kebenarannya. Lalu terkadang munculnya tuhud dengan naiknya kedudukan dan tahta mereka, berpihaknya media informasi pada mereka, banyaknya penabuh genderang yang ada di sekitar mereka. Sedangkan wa'ul adalah orang-orang mulia, pandai memberi nasihat, akan tetapi mereka tidak diketahui oleh umat manusia kerana media informasi tidak berpihak kepada mereka. Berlaku tak? Berlaku sangat-sangat. Kita tengok pada zaman sekarang, kita hanya tahu yang ada pengaruh dengan media. Betul tak? Kalau yang diiklankan yang itu yang kita tahu. Tapi banyak orang-orang yang lebih alim, yang lebih bagus, yang lebih baik itu tak tahu. Kerana apa? Kerana tak ada puasa, ataupun kerana dia itu tidak digempur-gempurkan pada media dan sebagainya. Jadi ini tanda-tanda hari kiamat. Kalau dikatakan negara Islam ni negara yang teroris, kita tahu teroris, satu dunia akan cakap Islam yang Islam agama yang lemah. Padahal dia tak tahu orang Islam berapa ramai yang berjaya. Betul tak? Dia tak tahu berapa orang Islam berapa ramai yang begitu indah, ataupun begitu agung akhlaknya. Tapi bila dah dikatakan Islam begini, jadi semua pandang. Tengok Islam pakai tudung je, tengok semacam atas bawah. Betul tak? Kalau boleh scan kat dalam, dia nak tengok juga scan kat dalam apa yang ada kat dalam tu. Jadi ini yang terjadi, dan benda tu dah terjadi. Jadi kita nak kena buat apa? Kita nak kena bertenangnya. Yang tenang kerana ini tanda-tanda hari kiamat. Lalu kita kena teruskan berilmu. Kita apalah, orang tak pandang kita pun tak apa sebenarnya.
Cuma kita nak diri kita dengan Allah itu rapat, dengan menuntut ilmu. Sehingga yang dikenali oleh orang-orang hanyalah orang yang punya keahlian atau hubungan dengan profesi penyanyi. Yang ada lain, penyanyi, tarian, atau prostitusi. Prostitusi itu apa? Penzina. Penzina. Betul tak? Sekarang orang yang berzina diagungkan tak? Agung. Orang yang zina secara tak langsung kita agungkan. Pasal apa? Pasal contohnya orang tu berlakon. Dia berlakon dalam keadaan dia dalam lakonan tu dia berzina, makin famous dia. Betul? Makin menjadi rebutan. Rebutan produser-produser dan sebagainya. Pasal apa? Dia berzina. Jadi kita agungkan, subhanallah. Padahal zina ni yang paling dikeji. Tapi kita pada zaman sekarang, subhanallah, yang tu tak apalah, yang zina tak nampak, tapi dia agungkan pasal perkara tersebut. Itu pasal kita bila ditanya siapa ulama-ulama kita jarang kenal. Tapi kita kenal orang tersebut kerana dia famous, artis dan sebagainya. Jadi ini antara kejahilan. Kita angkat orang yang keji di mata Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita jatuhkan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini betul-betul tanda kiamat yang bahaya. Jadi kerana tu, kalau kita nak tahu bagaimana nak mengatasi masalah ini, tidak lain dan tidak bukan kena bawa anak-anak kita datang masjid. Selagi kita bagi TV akan jadi TV. Dan apa yang dia nampak kat TV, itulah yang dia akan tahu, yang dia akan besarkan. Tapi kalau kita bawa dia pergi masjid, kita akan tahu, bagi dia tahu bahawa inilah nilai masjid. Ramainya kawan-kawan mak yang soleh-solehah ni, betul tak? Ramainya kawan-kawan bapak-bapak yang banyak, bapak yang baik-baik. Dia tak semestinya nak kena masuk TV baru famous, tidak. Jadi itu dia punya ubat dia. Jadi tak payah kita duduk menghadap kat TV lama-lama sangat. Sekali-sekala tengok berita tak apa lah. Tapi kita kena banyakkan dia bergerak supaya dia nampak bahawa Islam ni lebih daripada apa yang ditayangkan dalam kaca TV. Boleh insyaAllah? Boleh. Ada pun orang alim, para penemu dan inovator dalam bidang kedoktoran ataupun insinyur, kira sebaiknya dan sebagainya tidak punya tempat dan kedudukan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat yang nampak dan jelas. Meskipun demikian, umat manusia masih menerima ceramah agama dan terlihat di sebahagian besar negara-negara umat Islam memuliakan para ulama dan para da'i. Mereka masih menjaga majlis-majlis zikir. Majlis zikir ni apa? Kita kat situ, majlis ilmu. Majlis ilmu. Dia bukan maksudnya majlis zikir, kena zikir je. Majlis zikir itu adalah majlis ilmu. Kerana maksud zikir adalah apa? Maksud zikir itu adalah mengingati. Ini semua majlis ilmu di antara majlis zikir. Dia mengikuti acara siaran keagamaan, channel-channel positif yang selalu berkembang dari hari ke hari. Bahkan kaum non-muslim juga mahu menerima ceramah-ceramah agama. Semua hal ini perlu menjadi catatan dan ini mempunyai manfaat yang besar. Subhanallah. Jadi ada orang yang manfaatkan TV dia dalam keadaan sedemikian. Ada pula di kalangan kita yang manfaatkan dengan sungguh, betul tak? Kalau tak ada forum perdana, tanya-tanya mana forum perdana, betul? Kalau tak ada kelas cuti Raya Cina, tanya kelas ada ke tak ada. Jadi ini semua antara subhanallah, tanda-tanda. Walaupun ada sebahagian orang yang tenggelam di bahagian sana, ada juga di kalangan kita yang masih hidup mendengarkan majlis-majlis ilmu. Subhanallah. Ini satu peningkatan atau satu pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, orang-orang yang ada kat dalam masjid ni, yang malam ni duduk bersama kita. Ini pujian daripada Allah. Jadi kita jangan kembang sangatlah. Maksudnya apa? Allah puji dia bukan untuk kembang. Malah kita nak katakan bahawa ya Allah, syukurnya aku termasuk orang yang kau pilih. Nampak? Orang yang jejak kaki kat masjid ni semua orang yang Allah pilih. Lalu kalau Allah pilih kita pun ajak orang lain, mudah-mudahan orang lain pun terpilih. Boleh insyaAllah? Boleh. Ini tanggungjawab kita. Kita kena teruskan. Dia tengok kat gambar kat situ, ribuan orang mengiringi salah seorang penyanyi yang mereka gendong di atas pundaknya. Jadi kat situ biasalah penyanyi-penyanyi bila dia jatuh kat stage, dia tak jatuh. Tapi orang akan sambut dia. Cuba ustaz jatuh. Kau pandai ustaz. Banyak sangat cakap. Lagi-lagi kalau saya jatuh. Kau tangan 2 kali.
Jadi subhanallah, ini terbaliknya zaman. Ini zaman dah makin terbalik. Jadi kita sebenarnya nak kena tingkatkan ilmu supaya kita tahu Islam tu subhanallah bermakna. Boleh tak? Tu pasal kita belajar ni dah berapa minggu kita belajar. Ni dah 7 minggu dah hari kita belajar kiamat ni. Makin happy ke makin tak happy? Makin happy. Happy ni kerana apa? Kerana ya Allah banyak ni ilmu yang aku tak tahu. Betul? Banyak ni ilmu yang aku belum belajar. Dan kita takut, dalam masa yang sama kita takut kerana ya Allah, kita ni banyak dosa. Jadi kat situ adanya happy. Kita tahu dan kita lebih dekat dengan Allah. Ya Allah suka orang-orang yang menuntut ilmu. Dalam masa yang sama kita takut kerana tu orang-orang mukmin. Kalau dia dapat ilmu dia tak bangga. Dia tak bangga, malah dia rasa happy, dia syukur. Tetapi dalam masa yang sama dia takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi beza dengan orang-orang munafik. Dapat ilmu sikit, dia punya cakap tu wall. Tapi subhanallah tak ada apa-apa, melainkan dia nak menunjukkan bahawa dia tu yang paling berilmu. Itu hati-hati dalam kita menuntut ilmu. Okey, seterusnya kita tengok nombor 35. Tidak peduli dari mana harta diperoleh, halal atau haram. Allah, ini lagi banyak kena kat kita. Kita baca kan. Jika setiap muslim sedikit waraknya, maka sedikit pula agamanya. Warak atau warak? Warak tu apa? Warak itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau orang yang berhati-hati. Warak. Contohnya warak ni adalah dia boleh buat sesuatu tu tapi dia tak nak buat. Maksudnya warak, dia boleh beli kereta mahal. Tapi dia tak nak walaupun dia boleh. Kerana apa? Kerana dia sifat rendah diri. Jadi kalau dia tak ada sifat warak, tak ada sifat berhati-hati, tak ada sifat takut, maka apa? Maka sedikit pula agamanya. Jika sedikit agamanya, maka akan terjerumus dalam syubhat, kemudian terjerumus dalam haram, dan tidak peduli dari mana ia memperoleh hartanya, apakah dari yang halal atau yang haram. Hal ini telah terjadi pada zaman kita ini sebagai bukti kebenaran apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halalin am min haramin. Ia akan datang kepada umat manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari cara yang halal atau dari yang haram. Banyak tak sekarang? Banyak. Ini terlalu banyak. Yang penting kerja. Itu masalah. Yang penting kerja. Dia yang penting kerja. Contohnya apa? Contohnya kalau kerja dekat pub tahu? Bukan kuih pau. Dia pub ni tempat disco dan sebagainya. Kerja kat disco, kerja lah. Yang penting ada kerja. Kena tuang Arab, tuang lah. Yang penting kerja. Dia tak nak fikir lah. Tak nak fikir sama dia ni halal ke haram ke. Yang penting aku ada kerja. Profesi aku apa? Begini. Yang penting ada kerja. Kalau ada yang kerja, ada tak kerja orang-orang yang buat perkara yang haram? Itu banyak lah. Banyak contoh pada zaman sekarang. Itu pasal sebelum kerja bukan ada ilmu juga. Betul tak? Kena ada ilmu supaya kita tak terjerumus dalam perkara-perkara sedemikian. Jika anda perhatikan pada zaman sekarang ini, tentu akan menemukan sebahagian besar manusia mengumpulkan harta dengan berbagai macam cara, baik cara yang halal maupun yang haram. Mereka tidak peduli dengan akad dalam melakukan muamalah. Akad tu apa? Akad nikah. Akad tu transaksi. Transaksi. Seksi lain. Transaksi. Dia punya itulah jual beli akad dia. Umat manusia meremehkan dengan aktiviti dan perdagangan yang diharamkan, seperti berjualan rokok. Ada orang jual rokok tak? Kat sini. Alhamdulillah tak ada. Sebab saya tengok bibir semua merah je. Ibu-ibu memang merah lah, saya tahulah. Bapak-bapak bibir merah je. Pasal apa? Tak ada orang yang berjual beli rokok, ataupun tak ada orang yang isap rokok. Alhamdulillah, bagus. Tapi kalau yang ada pun tak apa, at least dia kurangkan, InsyaAllah satu hari dia akan berhenti. Ataupun yang berjualan seperti khamar. Khamar tu apa? Arak. Rokok lain, arak lain.
atau menjual pakaian wanita yang seksi. Okay. Salah tak? Jual pakaian. Ibu-ibu tanya, jual pakaian dalam wanita salah tak? Malu ibu nak jawab. Duduk bawah. Dia begini, dia kalau jual pakaian dalam memang untuk pakai kat dalam, tak salah lah. Jangan pakaian dalam, kita pakai kat luar. Itu bukan salah lagi, itu kena rotan kuat-kuat. Okay. Yang salahnya apa? Yang salahnya dia jual pakaian luar. Contohnya dia jual pakaian luar, gaun yang seksi. Gaun memang seksi dah. Ataupun dia jual baju. Kadang-kadang kita tengok dulu baju kurung ibu-ibu, kalau pakai baju kurung, dia punya bawah tu terbelah, betul tak? Ini sampai nampak underwear. Saya tak nampak, ni contoh je. Ampun Ustaz. Dia saya bagi contoh je. Jadi maksudnya dia jual baju tak salah, yang seksi tu salah. Faham kat situ? Jadi apa-apa pun, jual apa-apa pun, tapi bila dia jual dan bila kat situ dia tak tahu halal ke haram, yang penting dia jual. Tapi kalau kat Arab, dia jual seksi-seksi betul. Tapi kita tahu orang Arab dia tak pakai kat luar, dia pakai dekat dalam. Kalau kita pergi majlis kahwin dia, dia akan buka semua jubah dia. Kalau pakai jubah macam ni, dia tak pandang. Kalau pergi majlis kahwin, kalau kita pergi majlis kahwin, ibu pakai apa? Pakai baju kurung, ya? Yang paling tak boleh lupakan tu emas kat tangan. Baju kurung satu, makan. Apa? Oh, tak boleh. Sampai 1 kilometer dengar. Contohlah. Okay, lalu dia punya masalah dia apa? Kalau orang Arab punya style, dia kalau datang kita pakai baju kurung tu, dia suruh buka. Betul, dia suruh buka. Pasal apa? Yang cantik dia bukan kat luar, yang cantik dekat dalam tu. Jadi itu style lah. Tapi kita janganlah. Kita sekarang trend baru, orang kahwin pakai baju kurung buka. Makanya pakai baju. Jangan begitu pula. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pakai dalamnya tak ada masalah. Luarnya kena tutup sebagai seorang wanita muslimah. Betul tak? Kena pakai tudung, kena tutup dada, dia kena tutup sampai ke bawah. Dia tak boleh pakai yang ketat-ketat dan sebagainya. Itu banyak dia punya masalah dia. Okey, kita tengok yang menjual pakaian yang seksi. Ada tak pakaian lelaki seksi? Ibu-ibu ada tak? Pakaian lelaki seksi? Ada? Ada yang pakai yang seksi sini? Lelaki? Seluar ketat? Ada. Sekarang ni lelaki dah jadi macam perempuan, betul tak? Seluar seketat-ketat je. Sampai nak duduk pun ya Allah tak tahu macam mana nak duduk. Okay? Jadi ni macam-macam lah sekarang punya trend. Tak faham saya. Atau bertransaksi sistem dengan sistem riba. Ini banyak sangat. Sistem riba. Tapi kita nak katakan bahawa riba pada zaman sekarang dia boleh elak tak? Dia tak boleh elak, tapi kita kena minimize kan. Boleh tak? Kerana ini yang Nabi SAW nyatakan bahawa pada akhir zaman akan dihalalkan riba dan sebagainya. Memang betul. Sekarang riba halal. Tak ada yang cakap haram. Kalau orang awam lah yang tak belajar, betul tak? Ni apa? Ni bukan riba. Ini namanya interest. Jangan macam kita pula. Interest tu apa? Interest lah. Kau tak belajar ke ekonomi? Tapi hebat lagi. Tapi subhanallah. Tapi kalau boleh kita kurangkan seboleh-bolehnya sampai kita jauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Atau menyewakan sewaannya kepada orang yang melakukan perdagangan yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik." Jadi semuanya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik saja. Setiap daging yang tumbuh dari dosa dan haram, maka neraka layak baginya. Orang-orang yang berhati-hati dan menghindar dari syubhat sangatlah langka di antara manusia. Maksudnya sangat sikit di antara manusia yang seperti ini, lebih banyak dari yang semestinya. Bahkan terkadang melakukannya tidak akan langgeng dari kedudukannya atau pekerjaannya jika tidak menerima suap. Menerima suap apa? Menerima sogok ataupun menerima rasuah. Betul tak? Sampai alhamdulillah kat negara kita ada rasuah tak? Tak ada. Antara negara rekod lah yang paling bersih rasuahnya. Mungkin ada tapi tak dengar, mungkin tak ada juga. Alhamdulillah. Tapi kita tengok yang negara-negara Islam
Ya betul tak? Selagi tak rasuah, selagi itu tak nak jalan. Betul? Selagi tak sokong, selagi itu tak nak jalan. Hatta dekat majlis agama. Betul? Hatta dekat institusi ulama-ulama. Selagi tak disokong, selagi itu tak dijalan. Ada satu kawan, dia bukan dekat sini lah, dia bukan kat Singapura. Dia menguruskan salah satu jabatan di antara dalam hal-hal ihwal agama Islam. Lalu dia ada orang tu nak buat satu urusan, tapi dia kata kalau nak cepat, tukarkan tayar kereta saya. 4 tayar dia tukarkan. Dia dapat dah cepat. Maksudnya urusan dia. Maksudnya dia tersebut dengan satu perkara yang tak sepatutnya dilakukan dalam masalah agama. Jadi ini bukan masalah agama, dalam banyak-banyak masalah pun ada. Jadi alhamdulillah kita kena bertingkatkan ataupun kena teruskan budaya tak adanya isu rasuah. Boleh insya-Allah. Jadi itu salah satu benda yang agung. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghindar dari syubhat, faman ittaqa syubhat, maka ia telah membebaskan dirinya atas agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang melakukan syubhat, maka ia telah terjerumus dalam perkara haram. Jadi kat situ Nabi SAW katakan apa? Syubhat itu kita nak kena hindarkan supaya tak masuk haram. Pasal Nabi tak kata siapa yang masuk dalam perkara haram. Syubhat kita nak kena hindar supaya tak masuk haram. Bukan masuk haram baru keluar. Pasal kena hati-hati dulu. Dia kena tengok dulu, ni betul tak betul ni. Sama ada kita tak tahu, tawakuf dulu. Maksudnya kita stop dulu. Jangan teruskan, jangan proses. Kita kaji dulu, barulah kita buat seterusnya. Jadi itu tentang tidak peduli harta yang mana dia peroleh sama ada halal ataupun haram. Jadi itu pun tikkan dan tandakan seterusnya. Boleh sambung sikit lagi? Boleh tak boleh? Boleh. Satu lagi ya? Kedua, 3. Siapa yang nak menunjuk kaki, menunjuk je. Saya tak cantik. Nombor 36. Kita tengok harta fa'i yang dikuasai kelompok tertentu. Apa maksud fa'? Fa'i adalah harta rampasan yang didapati oleh para mujahid perang, baik berupa harta maupun yang lainnya, tanpa melalui peperangan. Baik kerana kaburnya musuh, mereka masuk Islam, itu menyerah dan sebagainya. Maksudnya apa? Kalau kita berperang, ada tak harta rampasan? Ada harta rampasan. Jadi bila kita dah tawan ataupun dah ambil satu negara, jadi orang-orang yang kat situ jadi hamba, dan harta-harta semua menjadi harta rampasan. Itu ikut kaedah berperang lah. Jadi kat sini fa'i itu adalah harta perangan yang dikuasai tanpa oleh kelompok tertentu. Itu yang tak dibagikan oleh golongan sama rata. Kerana apa? Kerana harta peperangan ni fitnah. Pasal harta perang ni bukan sikit. Harta perang banyak. Banyak, terlalu banyak, sampai dia menjadikan dia aset bilion-bilion. Tapi kalau dikuasai oleh kelompok tertentu, jadi dia nampak itu tak dilakukan sebagai satu keadilan. Maka harta ini dibagi sebagaimana yang telah Allah tunjukkan dalam firman-Nya. Harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah. Untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya sahaja di antara kamu. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan agar harta ini dibagi sesuai dengan tuntutan syariah, sehingga tidak akan terjadi dominasi pembahagiannya antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Pada akhir zaman ini, umat manusia akan menyelisih aturan pembahagian yang telah Allah tetapkan. Ini para jutawan dan pemimpin membagi harta tersebut untuk kalangan mereka sahaja. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika dikuasai oleh kelompok tertentu dan amanah dijadikan harta rampasan. Akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan selanjutnya. Jadi itu ada, tapi kita tak biasa sangat berlaku pada tempat kita.
Yang paling biasa apa? Yang tajuk selepas tu. Amanah tidak ditunaikan. Amanah tidak ditunaikan. Ini yang banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga amanah dan menunaikannya kepada yang berhak menerimanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Allah mengatakan apa? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk membuat amanah pada orang-orang yang telah diamanahkan. Maksudnya menyampaikan amanah tersebut kepada fulan bin fulan yang telah diamanahkan. Jadi pada akhir zaman nanti akan diberikan amanah yang berupa harta atau pemberian kepada seorang agar menjaganya, tetapi ia justru menganggapnya sebagai harta miliknya sendiri, mengingkari pemiliknya dan tidak menyampaikan kepada yang berhak menerimanya. Ini pun kita dah bahaskan pada perbahasan yang lalu tentang hilangnya amanah. Jadi kita sebagai umat Islam yang banyak memegang amanah. Antara amanahnya apa? Antara amanah kita dengan Allah. Itu nak kena tengok dulu. Betul tak? Banyak sebenarnya kita sebutkan orang tu tak amanah, orang tu tak amanah. Tapi kita ni apa? Banyak sangat benda yang kita tak amanah. Antara tanggungjawab kita dengan Allah. Solat kita lambat-lambatkan, betul? Tak amanah namanya. Puasa kita puasa uluk-uluk. Ataupun kita zakat Quran. Ataupun kita melengahkan amanah keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, kita tak tanggungjawabkan amanah tersebut. Jadi ini sebenarnya amanah secara umum. Semua itu ada amanah. Itu pasal Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kamu adalah pemegang-pemegang amanah. Dan semua kamu ini akan dipertanggungjawabkan atas apa yang diamanahkan. Boleh? Kalau bapa ditugaskan untuk menjaga amanah keluarganya. Kalau ibu-ibu dia ditugaskan untuk diamanahkan apa yang suami dia perintahkan. Jadi anak-anak ini diamanahkan untuk menjaga mak bapak. Anak-anak diamanahkan untuk menjaga sekitarnya adik-beradik, yang abang jaga yang adik. Betul tak? Dan semuanya di bawah amanah. Kerana itu amanah itu sangat penting. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keringanan dalam kita sentiasa mencari ilmu Allah, dahaga terhadap ilmu-ilmu yang telah Nabi SAW sampaikan. Kerana apa? Kerana betul, kalau kita beli buku ni, kalau letak kat rumah, baca tak? Yang baca-baca, kerana baca pun tak faham. Tapi kalau kita beli buku, ni antara amanahnya buku, kita belajar satu demi satu. Betul tak? Kalau dapat buku doa, kita amalkan doa-doa tersebut sebagai amanah untuk kita. Saya boleh tanya tak? Ada tak yang tak dapat buku doa kat sini? Angkat tangan, saya nak tengok. Jangan malu saya nak bagi ni. Bapak semua dah dapat ni. Betul? Ibu-ibu? Tak ada tangan ni. 1, 2, 5, 7. Ada bapak ada? Angkat tangan betul-betul kan? Ada sikit. Okey, jadi insya-Allah dia kalau siapa yang belum dapat buku, nanti saya akan letakkan. Jadi tak payah tunggu saya lah. Jadi saya akan letakkan kat kaunter. Jadi kat kaunter ni dia ada berapa kat situ. Jadi seandainya tak ada, nanti saya akan bawakan lebih. Kerana apa? Kerana saya kirakan bahawa doa ni sungguh-sungguh penting. Seandainya kita tak ada ilmu tentang doa, kita akan doa merefik meraban contohnya lah. Betul lah? Aku nak tu, nak ini, kenapa kau buat aku ini, kenapa kau buat aku gitu. Betul lah? Tapi kerana adanya petunjuk kita, adanya guidance kita dalam berdoa, kita akan berdoa. Contohnya, sebutkan saya doa masuk pasar. Ingat lagi tak? La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Lagi, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa hayyun la yamut. Jadi ini antaranya. Jadi kau dah amalkan belum? Masuk pasar, dah seminggu ni masuk pasar, baca doa tak? Saya tak nampak, ibu ada angkut tak?
Ada? Ayah-ayah ni tak pernah pergi pasar minggu ni? Bagus. Ataupun tak pernah masuk shopping mall? Pernah kan? Hari-hari ni ada baca doa tak? Tak ada baca doa. Tak apa. Tak apa. Itu belum lagi meninggal. InsyaAllah ada masa lagi untuk kita baca balik doa tersebut. Dan banyak lagi insyaAllah. Perlahan-lahan kita dapat buku tu, kita baca perlahan-lahan, kita amalkan. Boleh insyaAllah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis kita pada malam ini, kerana kita bersegang mata untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Betul tak? Jadi kita benar-benar lelah dia untuk Allah dan Rasulnya. Saya jamin bahawa tak ada balasan lain yang Allah nak beri kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti dekat luar sini ada meja untuk siapa yang